Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aizuran Naim bin Ahmad Rodi, bernama metrik 067421. Okey, insya-Allah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk yang di bawah subjek Adab Al-Qadi, iaitu yang bertajuk siapa yang perlu hadir di mahkamah menurut Islam. Okey, kita pergi ke slide seterusnya ini. Slide seterusnya ini kami mengenalkan ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang ahli. InsyaAllah kesemua ahli-ahli kumpulan ini akan menerangkan tentang siapakah yang perlu hadir di mahkamah. Okey, yang pertama kita mula dengan pengenalan. Okey, dalam pengenalan ni mesti orang tertanya-tanya, apakah itu sistem kehakiman dan apakah itu mahkamah? Okey, saya akan menceritakan sedikit dengan ringkas tentang maksud ataupun pengenalan kehakiman dan mahkamah ini. Okey, sistem kehakiman adalah merupakan sebuah institusi yang cukup penting dalam sesebuah masyarakat dan negara. Ini bagi memberikan keadilan dan menghukum pesalah dan mendapatkan hak bagi orang yang dizalimi. Okey, manakala mahkamah adalah institusi yang sangat penting dalam sistem keadilan, di mana hukum ditegakkan dan sengketa-sengketa diselesaikan. Okey, apakah pula fungsi utama mahkamah di Malaysia ini? Okey, fungsi utama mahkamah adalah untuk menjalankan keadilan dengan memeriksa fakta-fakta, menafsirkan undang-undang dan memberikan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang hakim dan peranannya. Okey, seperti yang kita tahu di dalam mahkamah yang akan mengadili perbicaraan mesti adanya hakim. Okey, macam mana hakim ini dilantik? Okey, seseorang qadi ataupun hakim mestilah dilantik oleh ketua negara bagi sesebuah kawasan yang berada di bawah naungannya. Okey, apakah peranannya pula selepas menjadi hakim? Okey, peranannya yang pertama ialah menjatuhkan hukuman dengan adil dan saksama. Yang kedua, menjatuhkan hukuman ketika emosi sedang tenang. Apabila emosi seseorang hakim itu tidak tenang ataupun dalam keadaan marah, hakim tidak boleh mengeluarkan sesuatu hukum dan tidak boleh menghukum seseorang itu. Okey, dan yang ketiga pula iaitu menjatuhkan hukuman tanpa ada perasaan ragu-ragu. Okey, yang seterusnya iaitu peranannya adalah membebaskan tertuduh jika terdapat sebarang keraguan. Okey, itu adalah sedikit tentang peranan dan cara bagaimana hakim ini dilantik. Okey, seterusnya kita tengok pula tentang syarat pelantikan qadi ataupun hakim. Okey, di dalam ini saya membawakan 7 syarat-syarat pelantikan qadi. Yang pertama, qadi dan hakim ini mestilah lelaki. Termasuk dalam syarat ini ialah baligh dan mukallaf, kerana perkataan orang yang belum baligh tidak diterima. Syarat ini juga dengan sendirinya menghalang perempuan menjadi hakim. Okey, yang kedua pula, hakim ataupun qadi ini mestilah seorang yang berakal, iaitu seorang yang cerdik, tidak pelupa dan lalai. Sekiranya hakim ataupun qadi merupakan seorang yang tidak berakal, manakala gugurlah syarat untuk ia menjadi hakim ataupun qadi. Okey, yang ketiga pula, hakim ataupun qadi mestilah merdeka dan bukannya hamba. Dan yang keempat pula, seorang hakim mestilah beragama Islam. Orang kafir tidak boleh dilantik menjadi qadi untuk menghukum sesama sendiri, apatah lagi terhadap orang Islam. Yang kelima pula, pelantikan qadi ataupun hakim ini mestilah seorang qadi itu bersifat adil. Bermaksud benar dalam kata-katanya, nyata amanahnya, bersih perjalanan hidupnya, tenang semasa suka dan marah, serta seorang hakim itu haruslah mempunyai harga diri dari segi agama dan duniawi. Okey, syarat seterusnya iaitu seorang hakim ataupun qadi haruslah sempurna pendengaran dan penglihatan. Ini bagi membolehkan
qadi ataupun hakim menentukan hukum yang akan diputuskan berdasarkan keterangan dalam bentuk ucapan dan keterangan bendaan. Okey, yang terakhir, syaratnya ialah seseorang hakim itu perlulah seorang yang alim dalam hukum syarak. Sebolehnya hendaklah seorang yang mujtahid, yang mempunyai pakaran dalam ilmu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah kawan-kawan saya akan meneruskan perbentangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhaimin Izzat bin Muhammad Azmir, nombor matriks 066233. Baik, saya menyambung perbentangan kawan saya tadi dengan penghayatan adab al-qadi dalam hubungannya dengan pihak-pihak bertikai. Jadi apa hubungan antara hakim dan juga dengan pihak-pihak yang bertikai? Penghayatan yang pertama, hakim tidak boleh mengadili sehingga dia betul-betul memahami kes yang dihadapkan kepadanya. Kemudian penghayatan yang kedua, hakim tidak boleh membuat sesuatu keputusan dalam keadaan marah. Jadi hakim kena ambil ruang dia sendiri, ambil waktu dia sendiri sebelum dia buat keputusan. Kemudian penghayatan yang ketiga, jika kes yang dibicarakan itu terdapat kemusykilan, maka hendaklah hakim mendedahkan hakikatnya dan meminta bantuan daripada para ulama untuk sampai kepada kebenaran. Jadi hakim boleh minta bantuan para ulama, para orang-orang alim yang adil untuk meminta ataupun memberi nasihat dan memberi tunjuk ajar untuk mendapatkan kebenaran. Kemudian penghayatan yang keempat, menghadirkan orang-orang yang adil dalam majlis peradilannya. Hakim juga boleh ajak orang-orang adil ataupun ajak para ulama untuk join majlis peradilannya dengan bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang adil tanpa berat sebelah. Kemudian penghayatan yang kelima, jika kes yang dibicarakan mendatangkan kemusykilan kepada hakim, maka hendaklah dia meninggalkannya buat sementara ataupun minta tangguh. Okay, dia kena ambil waktu dia juga untuk settle apa yang dia muskil semua tu, baru dia boleh buat keputusan atau sambung perbicaraan. Dan penghayatan yang keenam, jika pertikaian meleret-leret dan berlaku pertengkaran, maka tak salah bagi hakim mengoyak kertas-kertas catatan mahkamah. Dan jika ia mengharapkan pihak-pihak bertikai itu boleh berusaha mendekatkan kes mereka dan kepada hak dan kebenaran. Jadi itu antara langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh hakim dengan bertujuan untuk mengharapkan pihak-pihak yang bertikai ini untuk mengelakkan berlaku sebarang pertengkaran. Jadi slide yang seterusnya, kita pergi kepada definisi mahkamah syariah. Jadi mahkamah syariah adalah institusi kehakiman yang membicarakan perkara mal serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam sahaja bagi kesalahan jenayah. Ia merujuk kepada badan undang-undang syariah dalam undang-undang agama Islam dan memperketatkan undang-undang Islam secara eksklusif yang mempunyai bidang kuasa ke atas setiap Muslim. Jadi secara umumnya mahkamah syariah ini ditubuhkan untuk menyelesaikan ataupun untuk membicarakan kes-kes mal ataupun jenayah bagi orang-orang Islam sahaja. Jadi orang bukan Islam tak boleh mai mahkamah syariah nak settle kes-kes semua. Tak boleh. Dia kena pergi mahkamah sivil. Jadi untuk bidang kuasa mahkamah syariah ni dia terhad, dia ada hukuman maksimum dia. Dia dah diperuntukkan hukuman maksimum dia. Dia tak boleh ikut suka hati nak pergi hukum orang penjara 18 tahun ataupun denda 30,000, dia tak boleh. Dia ada peruntukan bidang kuasa hukuman kepada mahkamah syariah. Jadi kuasa mahkamah syariah yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia 1984 dengan pindaan adalah seperti berikut. Yang pertama, boleh berbicara dan menghukum dengan hukuman penjara atau denda ke atas orang Islam sahaja. Yang kedua, denda tidak melebihi RM5,000 sahaja. Atau yang ketiga, denda tidak melebihi 3 tahun penjara. Ataupun yang keempat, hukuman rotan tidak melebihi daripada 6 kali sebatan. Dan yang terakhir sekali, ataupun gabungan ketiga-tiganya, iaitu denda, penjara dan rotan. Jadi hakim mahkamah syariah
Dia ada peruntukan dia tersendiri yang tak boleh menghukum, memberi hukuman ke atas pesalah melebihi had ataupun melebihi hukuman maksima yang telah ditetapkan di dalam Perlembagaan Malaysia 1984. Jadi setakat itu saja penerangan ataupun pembentangan saya. Kita teruskan dengan kawan-kawan yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Firdaus bin Ma'rasik, nombor metrik 067413. Okey, saya akan menyambung pembentangan daripada rakan saya yang berkaitan dengan institusi Mahkamah Syariah. Okey, Mahkamah Syariah di Malaysia dibahagikan kepada 3 peringkat. Yang pertama adalah Mahkamah Rendah Syariah, yang kedua Mahkamah Tinggi Syariah, dan yang ketiga Mahkamah Rayuan Syariah. Okey, peringkatnya pertama adalah Mahkamah Rendah Syariah ini mempunyai bidang kuasa yang agak kurang berbanding 2 mahkamah yang lain, iaitu Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan Syariah. Sebagai contoh, kes-kes yang mempunyai nilai yang lebih rendah sahaja akan dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah. Selain itu, dalam bidang kuasa mal, Hakim Mahkamah Rendah Syariah mempunyai kuasa untuk mendengar dan memutuskan tindakan dan prosiding terhadap sesuatu permasalahan. Okey, peringkat yang kedua adalah di Mahkamah Tinggi Syariah yang mempunyai bidang kuasa yang agak besar jika dibandingkan dengan Mahkamah Rendah Syariah. Sebagai contoh, masalah yang lebih sukar serta menggunakan amaun yang lebih tinggi seperti di dalam kes wasiat dan juga faraid akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah berbanding di Mahkamah Rendah Syariah. Okey, peringkatnya ketiga iaitu peringkat yang paling tinggi adalah Mahkamah Rayuan Syariah. Okey, Mahkamah Rayuan Syariah ini mempunyai bidang kuasa yang lebih luas berbanding 2 mahkamah yang lain. Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan yang berlaku di Mahkamah Tinggi Syariah terhadap sesuatu keputusan yang telah dibuat di mahkamah tersebut dalam menjalankan bidang kuasa asalnya. Okey, yang seterusnya adalah siapa yang perlu hadir di mahkamah menurut Islam. Okey, antaranya di sini kami senaraikan 10 siapa yang perlu hadir di mahkamah syariah, di mahkamah menurut Islam. Yang pertama adalah pencatat. Tugasan pencatat ini adalah bagi menguruskan segala catatan Tuan Hakim sepanjang perbicaraan berlangsung. Hal ini kerana Hakim perlu memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap sesebuah perbicaraan yang berlangsung, menyebabkan beliau tidak mempunyai masa atau fokus untuk beliau mencatat dengan baik berkaitan dengan perbicaraan tersebut. Yang kedua adalah penterjemah. Okey, Hakim disunatkan bagi melantik seorang penterjemah supaya beliau boleh memahami sesebuah kes itu dibicarakan melalui penterjemah sewaktu sesi perbicaraan berjalan. Hal ini kerana di Malaysia terdapat pelbagai bangsa yang mengakibatkan pelbagai bahasa semasa perbicaraan. Yang ketiga adalah pendaftar. Pendaftar juga dirujuk sebagai nakib ataupun ketua di dalam sesebuah mahkamah. Selain itu, peranan yang penting dalam menjaga dan menguruskan keseluruhan proses pentadbiran kes-kes undang-undang keluarga Islam serta menjamin kecekapan dan keberkesanan dalam sistem kehakiman negara, terutamanya Mahkamah Syariah di Malaysia. Okey. Yang keempat adalah saksi. Saksi adalah seseorang yang mengetahui tentang sesuatu kes yang berlaku dan boleh memberi maklumat mengenainya. Mereka juga boleh membantu orang yang cuba membuktikan sesuatu di dalam kes mahkamah. Yang kelima adalah sebagai seorang penyiasat. Penyiasat persendirian ataupun selalunya disingkatkan kepada PP ataupun PI
dan secara tidak rasmi dipanggil detektif persendirian atau ejen penyiasatan. Penyiasat ialah orang yang boleh diupah oleh individu, kumpulan ataupun NGO untuk menjalankan perkhidmatan undang-undang penyiasatan. Dan yang keenam, pengawal keselamatan. Pengawal keselamatan adalah berperanan dalam tugas-tugas pengawasan, pemantauan dan juga perlindungan terhadap harta dan nyawa di kawasan yang diberikan tanggungjawab. Antara tugas-tugas ialah menjalankan pemeriksaan ke sebuah kawasan, mengawasi dan memantau lalu lintas manusia dan kenderaan, serta memeriksa jikalau terdapat barang-barang terlarang yang dibawa oleh seseorang sebelum masuk ke mahkamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Nakib bin Ahmad, nombor metrik 067463. InsyaAllah saya merupakan pembentang yang terakhir dalam kumpulan ini. Okey, kita terus kepada poin yang seterusnya, warden penjara. Tugas warden penjara adalah pengawasan dan penjagaan pesalah dalam institusi penjara, mengurus aktiviti pemulihan dan pembangunan pesalah serta memastikan keselamatan dan disiplin di dalam penjara. Seperti yang kita tahu, pesalah-pesalah yang di dalam penjara ini tidaklah mempunyai akhlak yang baik. So di sinilah tugas warden penjara memastikan keharmonian, keamanan di dalam penjara. Seterusnya, pegawai polis. Pegawai polis akan ditugaskan untuk menjaga ketenteraman di dalam mahkamah, khususnya ketika perbicaraan sedang dijalankan. Pihak-pihak yang bertelaga iaitu terdiri daripada pihak plaintiff, pihak defendant ataupun OKT kebiasaannya akan berjaya mengawal tekanan dan emosi masing-masing ketika proses perbicaraan. Seperti yang kita tahu, pihak defendant dan plaintiff sering bergaduh di dalam mahkamah. Saya bagi contoh di mana dulu saya intern di mahkamah yang mana pihak defendant memarahi pihak plaintiff akibat tidak puas hati hujahan yang diberi oleh pihak plaintiff. So di sinilah pegawai polis memainkan peranan penting untuk menenangkan pihak defendant ataupun pihak plaintiff untuk memastikan proses perbicaraan itu dipermudahkan. Okey, seterusnya, plaintiff. Plaintiff adalah pihak penuntut atau pengadu, yakni pihak yang memulakan tuntutan mahkamah, juga dikenali sebagai tindakan di sesebuah mahkamah. Selain itu, ia juga dikenali sebagai pemula memfail keaduan atau tindakan pertama dengan mahkamah undang-undang. Jadi di sini, wujudnya sesuatu kes adalah disebabkan plaintiff yang memfailkan kes tersebut. Yang terakhir, defendant. Defendant adalah orang atau pihak yang didakwa atau dituntut dalam mahkamah undang-undang, yakni mahkamah boleh melaksanakan budi bicaranya dan memerintahkan pihak defender supaya memberikan maklumat yang diminta oleh plaintiff. Jadi di sini defendant adalah responden untuk membalas hujahan yang diberikan oleh plaintiff. Okey, yang terakhir, kesimpulan. Apa yang kumpulan kami dapat simpulkan di sini adalah dalam Islam, kehadiran di dalam mahkamah adalah penting untuk menyelesaikan perselisihan atau sesuatu yang perlu dihukum. Proses pembicaraan di mahkamah melibatkan beberapa pihak yang memainkan peranan penting dalam memastikan keadilan dan penyelesaian yang adil bagi sesuatu kes. Menurut ajaran Islam, orang-orang yang perlu hadir di mahkamah termasuklah pihak-pihak yang terlibat secara langsung perselisihan. Ini termasuk plaintiff yang mengajukan tuntutan dan defendant yang dituntut. Jadi di sini, semasa saya melakukan intern di mahkamah, banyak sangat kes yang ditangguh akibat defendant tidak hadir. So pada asalnya kes tu boleh diselesaikan dalam 1 minggu, akibat defendant tidak hadir dan tidak memberi kerjasama ke mahkamah, so kes itu akan drag. Kemungkinan mungkin boleh jadi sebulan ataupun lebih. So di sini plaintiff dan defendant sangat-sangat memainkan peranan penting dalam memberi kerjasama untuk memudahkan urusan proses kes tersebut. Wallahu a'lam. Saya wakil daripada kumpulan ini ingin memohon maaf jikalau pembentangan kami tidak menepati cita rasa anda, dan saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.